Selamat datang ke YouTube channel Mutawif Zain. InsyaAllah hari ini seperti biasa kita akan sambung dengan pengajian kita satu hari satu sirah pada bulan Ramadan yang mulia ini. Di musim PKP kita pun duduk rumah sambil-sambil kita menimba ilmu insyaAllah. Jadi stay tune dan subscribe. Kita akan teruskan dengan bab perapian rambut Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan sambung pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah daripada Imam At-Tirmizi berkenaan tentang bab yang keempat, iaitu bab majaa fi tarajjuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang mendatangkan tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapikan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kuntu urajjalu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid." Maksudnya, aku pernah menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa aku sedang haid. Direkodkan oleh Tirmizi, Bukhari dan Nasa'i. Dan hadis ini bertaraf sahih. Hadis yang kedua daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sihi wa tasriha lihyatihi wa yukthiru al-qina' hatta ka'anna thawbahu thawbun zayyat. Maksudnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memakai minyak yang banyak di rambutnya, merapikan janggutnya dan memakai kain penutup kepala sehingga pakaian beliau kelihatan seperti pakaian penjual minyak. Thawbu zayyat, ini maksudnya pakaian penjual minyak, dan hadis ini dilaporkan oleh Yusuf bin Isa daripada Waqi', daripada Rabi' bin Syabih, daripada Yazid bin Aban Ar-Raqashi yang bersumber daripada Anas bin Malik, dan hadis ini sahih daripada Imam At-Tirmizi. Hadis yang ketiga juga daripada Ummahatul Mukminin kita Aisyah radhiyallahu anha berkata, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbul tayammun fi tuhurihi idza tatahhar wa fi tarajjulihi idza tarajjal wa fil inti'alihi idza ta'al." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan anggota yang kanan semasa bersuci, menyisir rambut dan memakai kasut. Hadis ini hadis yang sahih daripada Imam At-Tirmizi, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Daripada Abdullah bin Mughaffal berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjul ila ghiba." Rasulullah melarang kami merapikan rambut kecuali sesekali. Hadis ini hadis yang sahih daripada Imam Tirmizi. Dan hadis yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, seorang sahabat Rasulullah berkata, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjal ghiba." Rasulullah menyisir rambutnya sesekali sahaja. Jadi tuan-tuan, ini bab tentang cara Nabi merapikan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang kita tahu, Nabi merapikan rambut sesekali sahaja. Yang mana bab yang lepas kita tengok rambut Nabi ini ada yang di antara kedua telinga Nabi. Dan kemudian ada yang mencecah cuping telinga Nabi. Yang ketiga, rambut Nabi mencecah bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti kita pada hari ini yang mana sentiasa merapikan rambut kita. Akan tetapi Nabi ni dia merapikan rambut dia sekali sekala sahaja. Kerana pada zaman dahulu orang-orang Yahudi, Nabi tak nak ikut Nabi tak nak ikut seperti orang Yahudi. Kerana orang Yahudi dia orang sentiasa merapikan rambut, bubuh minyak bagi cantik-cantik, sentiasa merapikan rambut dia. Jadi Nabi tak nak ikut seperti orang Yahudi. Jadi orang Nasrani, ahli kitab, kita panggil pada zaman dulu ahli kitab, iaitu orang Kristian, orang Nasrani, merapikan rambut sekali sekala sahaja. Jadi Nabi ikut cara orang Nasrani sehinggalah datang ayat daripada Allah Subhanahu wa taala supaya sentiasa merapikan rambut. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi buat macam ni. Nabi sisir rambut dia, rapikan rambut dia sekali sekala. Dan Nabi kata dekat para sahabat, barang siapa yang rambut dia tebal, rambut dia banyak, maka tiap-tiap hari dia nak rapikan pun boleh. Dan apa tabiat Nabi SAW? Nabi dia akan pakai minyak zaitun di rambut dia. Nabi akan pakai minyak zaitun di rambut dia.
dan kemudian Nabi akan sisir rambut dia. Dengan sunnah Nabi, dia akan bermula dari rambut yang sebelah kanan, kemudian dia akan pergi rambut yang bahagian kepala yang sebelah kiri. Jadi saya teringin nak kongsikan juga dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nabi SAW dia pakai minyak zaitun. Jadi cara Nabi pakai minyak zaitun ni dekat rambut dia, bukan saja di kepala macam ni. Nabi bubuh di tapak jari telunjuk dah. Nabi bubuh sikit minyak zaitun di jari telunjuk. Pertama sekali Nabi buat apa? Nabi akan sapu di kening dah. Sapu di kening dia belah kanan, kemudian Nabi akan sapu di kening dia belah kiri. Lepas itu Nabi akan sapu di bahagian bawah bibir. Di bahagian bawah bibir Nabi sapu. Bubuh lagi minyak zaitun, kemudian Nabi akan sapu di kelopak mata ni belah kanan. Kelopak mata belah kanan, kemudian Nabi akan sapu di kelopak mata belah kiri. Barulah Nabi bubuh lagi dan kemudian Nabi sapu di rambut, kemudian Nabi sapu di janggut baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah Nabi sapu minyak zaitun di bahagian rambut-rambut ataupun bahagian badan yang lain. Ini antara sunnah Nabi SAW. Moga-moga kita dapat amalkan seperti Nabi Muhammad SAW, cara merapikan rambut dan juga pakai minyak zaitun di kepala kita supaya nampak lebih kemas, lebih rapi. Dan Nabi, dialah orang yang paling rapi, yang paling kemas di antara kita, dan dialah uswatun hasanah, contoh yang terbaik untuk kita ikut. Jadi insya-Allah kita akan sambung di bab yang seterusnya tentang bab uban di kepala Nabi SAW, iaitu bab yang kelima. Jadi stay tune, terus subscribe, jangan lupa sharekan dengan kawan-kawan, dan moga-moga kita peroleh manfaat dan pahala. InsyaAllah tuan-tuan, kita doakan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.